Okey. Okey tu. Dalam urusan kerajaan PN tengah mencari sokongan tu mencari tengah negotiate atau semula. Jadi Datuk rasa sekiranya dia cukup sampai dia punya matlamat numbers dia tu, adakah dia ingin mempercepatkan PRU ataupun ini adalah alasan dia untuk melambatkan lagi PRU? Mana? PN, kerajaan PN, Kerajaan Muhyiddin tengah mencari sokongan MP Sebenarnya saya nampak bahawa mereka ni tahu lambat laun mereka perlu membenarkan sidang parlimen. Kalau mereka tak mahu mengadakan sidang parlimen, mereka tak sibuk pergi beli wakil rakyat. Betul? Mereka tak sibuk pujuk wakil rakyat daripada parti lain untuk masuk PPPN. Kan? Mestilah ada perancangan untuk membuka sidang parlimen. So bila mereka ni merancang untuk membuka sidang parlimen, maknanya dalam erti kata lain, mereka merancang untuk stay for a very long time. Mana tunggu sampai They will make sure that they will be there until the end of the term. 2023 lah. Sampai 2023. So kau boleh tahan ke? Itulah. Itulah. Tapi Datuk rasa berapa ramai lagi yang diperlukan untuk dia jadi kuat? Setakat ni lah. Setakat ni. Sekarang dia ada 94. Lepas tu dia dapat lagi 3. Berapa dah? 97. 96. 97. 97. Dia perlu lagi 15. 15 hanya untuk cukup. Betul? Bukan 15, 12. Ini 14. Sekarang dah 111 kan? 14. So kalau nak stable betul-betul, tambah lagi 10. So dia perlu 24 orang. 24 orang, 15 daripada UMNO dia boleh dapat. Okey? Akan datang. Sekarang dia boleh dapat. Sekarang. Syamuddin ada geng. So dia perlukan lagi 9 ya. So kalau Amanah campur DAP ada 6. Dia kena cari lagi 3. Dia akan keluar duit yang banyak hanya untuk memastikan kerajaan ini ada simple majority, tetapi still tak akan stabil. Tak stabil. Okey. Ada soalan lain? Okey, Tok, hari ni Mahkamah Tinggi, wang tunai yang dirampas di kondo Pavilion tiada kaitan dengan wang NDP. Apa komen itu? Memang kita dah lama tahu. Masalahnya rakyat yang tidak tahu. Duit ini kena faham. Datuk Seri Najib menjaga 222 kawasan parlimen yang dia perlu sediakan duit. Orang tak tahu macam mana dia cari duit. Kan? Datuk Seri Najib sebenarnya dia boleh ikut cara Mahathir. Cara Mahathir, dia minta duit dengan toke-toke Cina. Toke-toke macam Tan Sri Arumugam, Tan Sri Ananda Krishnan, Tan Sri Lim Gotong dulu, Tan Sri Robert Kwok, Vincent Tan, macam-macam. Tan Sri tokoh-tokoh Tim Pek King ni semua. Betul tak? Tetapi kalau Datuk Seri Najib ambil duit daripada tokoh-tokoh korporat ni, tak nafikan lah, ada juga tokoh korporat yang menyumbang. Tapi tokoh korporat ni bila dia menyumbang, dia mengharapkan balasan. Dia mengharapkan balasan. Kalau dia mengharapkan balasan, maknanya selepas pilihan raya, kalau dia orang ni datang bawa file proposal, dia ulur kat Datuk Seri Najib, Datuk Seri Najib kena sign. Boleh tak Datuk Seri Najib kata no way? Tak boleh. Sebab dia sudah terhutang budi. Betul tak? Cara kedua, dia boleh ikut cara Anwar Ibrahim. Dia boleh ikut cara Singapura. Cara DAP. DAP dapat duit daripada Singapura, dapat duit daripada Taiwan, dapat duit daripada Soros, kan? Sama juga Anwar Ibrahim dapat duit daripada Soros, dapat duit daripada Konrad Adenauer, Yayasan Kristian daripada Jerman, yang membiayai program-program latihan Institut Kajian Dasar,
begitu juga ada juga lah yang bagi duit daripada luar. Soros pun bagi duit pada PKR. Tapi masalah kalau kita ambil duit daripada Amerika, kita pun ingat Datuk Seri Najib pernah apa ni? Pernah main golf dengan Obama. Ingat ni? Ingat. Pilihan raya pada tahun 2014 ketika tu banjir Kalau dia main golf dengan Obama ni, dia cakap, "Mama, aku nak pakai 3 juta lah." Obama ni bukan semua Obama. Dalam bahasa pasar je I need to use 3 billion. Kau rasa Obama bagi tak? Kalau Anwar duduk dalam penjara dulu pun Amerika tolong dia orang. Takkanlah Perdana Menteri yang still powerful dia tak tolong. Betul tak? Tetapi kalau kita ambil duit daripada Amerika ni, ambil duit daripada Yahudi macam yang dia orang ni buat, lepas pilihan raya, kita akan jadi macam Filipina dulu. Filipina before the age of Duterte. Bila dah pinjam banyak sangat duit kat Amerika, bila tak boleh nak bayar, Amerika kata, "Jom kita serang Iraq." Filipin kena hantar tentera pergi serang Iraq. Betul tak? So kita akan jadi lembu cucuk hidung kepada Amerika. Kebetulan 2011 masa tu kita baru berhadapan dengan Arab Spring. Jadi sebenarnya kalau nak ikutkan Arab Spring, apa yang berlaku di Mesir, apa yang berlaku di Tunisia, kejatuhan Muammar Gaddafi di Libya, kejatuhan negara-negara Islam ni, sebenarnya duit Amerika yang tempuh. Dia orang fund gerakan demokrasi, yang nama dia gerakan demokrasi, tapi sebenarnya dia orang fund mereka-mereka yang menentang kerajaan. So sebenarnya King Abdullah dulu mereka ni pandang tinggi kepada Malaysia sebagai sebuah negara Islam moden yang moderate dan boleh dijadikan role model. Jadi mereka tidak mahu Malaysia ni jatuh ke tangan puak-puak yang ditaja oleh Amerika. Tetapi mereka pun tak nak menyinggung Amerika ni, sebab Saudi dengan Amerika ni baik. Itu sebab bila dia nak bagi sumbangan pada Datuk Seri Najib, dia kata tolong rahsiakan. That's why tak masuk dalam akaun UMNO. Masuk dalam akaun Datuk Seri Najib. Sebab Datuk Seri Najib brief Zeti tu. Zeti yang mencadangkan supaya dimasukkan dalam akaun amanah atas nama Datuk Seri Najib. Dan dia juga mencadangkan supaya duit ni jangan terus masuk penuh, dipecah-pecahkan. Rupa-rupanya dia dah ada perancangan. Setiap kali duit tu masuk, bila pecah-pecah tu banyak pertuduhan. Setiap kali belanja, pertuduhan lagi. Bila pulangkan balik lepas pilihan raya pun ada lagi kena dakwa. But actually sebelum pilihan raya, duit yang masuk ialah 681 juta US dollar, which is equivalent to 2.076. Dan lepas pilihan raya dipulangkan 620 juta US dollar. Tapi masa tu ringgit, kalau masa masuk tu 3.05, masa pulang tu 3.30. So US dollar tu mahal. That's why pulang cuma 620. Tapi 620 tu lebih kurang 2.045 macam tu. 2.045. Dia punya different tu lebih kurang dalam 31 juta ringgit saja. Itu pergi kat bank charges dan sebagainya. Maknanya Datuk Seri Najib hantar balik, pulang balik duit hampir semua. Itu sebab saya tak faham macam mana bila duit tu masuk, dah lah duit ni dikatakan duit yang dicuri daripada wang MDB. So macam mana boleh kena income tax duit curi? Masuk akal. Dah ada pertuduhan jenayah lagi. Macam mana income tax pula kenakan dia ni? Lepas tu bila pulang, duit tu pulang balik.
Dia tak ambil. Dia pulang balik baki tu. Dan duit tu digunakan untuk 222 kawasan parlimen. Dan duit tu digunakan untuk 500 lebih kawasan Dewan Undangan Negeri. Boleh tak duit tu dalam bank? Lepas tu bila ahli parlimen ke apa nak minta peruntukan, kita bagi cek masa pilihan raya? Tak boleh. Ini ramai orang tak faham. Ketika pilihan raya ialah waktu kritikal. Tak boleh pergi tukar cek berjuta-juta kat bank ni. Tak boleh. You got to prepare the cash and keep it at the Prime Minister office. Duit tu disimpan di peti besi. Peti besi tu pun Mahathir yang buat. Masa dia jadi Perdana Menteri, dia yang pakai peti besi tu. Bila Datuk Najib jadi Perdana Menteri, dia pakailah peti besi Mahathir tu. Untuk simpan duit untuk dana pilihan raya. So, duit tu dah dibelanjakan. Dah dibelanjakan. Biasanya lah satu pilihan raya tu 2 bilion jugalah habis. 2 bilion habis. Itu sebab bila dalam banyak-banyak pilihan, sama ada nak ambil duit bila toke Cina ataupun toke-toke judi dan sebagainya, atau ambil duit daripada Amerika, dan kebetulan ada orang King Abdullah ni yang suka dengan perwatakan Datuk Najib, sifat moderate dia yang nak taja pertama supaya mengekang aktiviti Syiah ni. Malaysia ni jangan sampai jatuh ke tangan Syiah. Yang kedua, supaya uphold Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, supaya mengelakkan daripada dijatuhkan oleh Amerika menggunakan duit mereka. Menggunakan bersih mengakui dia terima duit daripada NDI belakang dia NED belakang dia NDI belakang dia George Soros. So mereka sendiri mengaku mereka ambil duit daripada Soros. So kalau kita lah jadi kerajaan ataupun kita jadi Perdana Menteri, kita ambil duit toke Cina, lepas tu kita hutang budi, kita nak ambil duit Amerika, lepas tu kita jadi lembu cucuk hidung, tidak boleh memerintah mengikut acuan kita sendiri, atau kita nak ambil duit daripada Pak Arab ni. Pak Arab ni tak mengharapkan sebarang alasan. Dia suruh kita jaga, mengekang aktiviti Syiah, pertahankan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia tak suruh pun kita buat. Lepas tu dia suruh kita lawan orang-orang yang ditaja oleh mereka. Dia tak suruh pun memang kita lawan dengan DAP, memang kita lawan dengan Ibrahim. Betul tak? So mana kita nak pilih? Mestilah kita pilih yang Pak Arab ni. Betul lah. Kan? Duit itulah yang kita belanjakan. Tetapi pada tahun 2018, lepas pilihan raya, kena ingat, duit kemah dia belum bayar, duit itu belum bayar, duit ini belum bayar. Itulah duit yang 114 juta yang masih belum dibelanjakan. Tapi bila duit tu dah kena rampas, tu yang banyak orang supply barang kepada BN, tapi tak dapat payment. Sebab duit dah dirampas. Betul lah. Kan? Sama juga dengan beg-beg tangan. Nak beritahu, Datin Sri Rosmah ni umur dia 2 tahun lebih tua daripada Datuk Najib. Buruk-buruk ni, kita kalau aku ni tak adalah ni sangat, tetapi kalau birthday tu busuk-busuk minyak wangi ni pun banyak je dapat. Betul tak? Label kita ni orang bagi minyak wangi je. Level Datin Sri Rosmah orang bagi bekin, orang bagi apa yang dia nak. Dia isteri menteri besar dulu, isteri menteri, isteri timbalan Perdana Menteri, isteri Perdana Menteri. Berapa puluh tahun? Berapa puluh tahun marriage dia? Sebelum dia kahwin dengan Datuk Najib pun dia dah well established. Dia orang pun jumpa dekat conference dekat Pahang ke apa tak salah. Bukan kecil-kecil anak ni orang. Sudah biasa dapat hadiah-hadiah yang ni. Hadiah tu lah yang dikumpulkan. Memang tak nafikan ada benda yang dia beli. Ada benda yang dia beli. Sama juga dengan barang kemas. Macam kita nak pergi beli barang kemas, kita pergi ke kedai.
Macam dia orang ni, dia tak perlu pergi kedai. Barang kemas tu dia hantar ke kedai dia, ke rumah dia. Suruh dia pilih. Masalah itu yang sebabnya dia kena saman sana, saman sini. Sebab apa? Orang hantar barang, barang tu kena gampas. Dia belum pilih lagi, dah kena gampas. Nampak tak? Ini ramai orang tak faham. Dan tak adalah sampai 1 bilion seperti mana yang dia orang cerita. Tak betul. Kemudian kena ingat, Datuk Najib ada jam dia yang berjuta tau harga dia. Sebab yang bagi dia tu ketua kerajaan. Pak Arab ni semua kalau bagi jam tak ada kecil. Tanyalah Sultan Muhammad kelima. Dia pun ada juga apa yang Datuk Najib dapat. Kan? Kadang-kadang sebutir tu sampai 5 juta. Kan? Dan kena ingat juga, bila selalu pergi jumpa dengan negara-negara Timur Tengah punya ketua kerajaan, kan, selalu dapat hadiah. Takkan kita asyik terima je, lepas tu kita senyap. Kita pun kena beli juga untuk dihadiahkan balas. Betul tak? Hadiah balas tu. Kan? Janganlah tunjukkan negara kita ni pekak sangat. So, yang dia angkut tu, hadiah Datuk Najib terima, hadiah Datuk Seri Rosmah terima, termasuk dengan hadiah balas yang nak diberikan kepada negara luar. Okey, clear? Okay, Tok, satu lagi. Pagi tadi di Mahkamah